الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا عابدين والدهر الداخلين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففعلناها سليما وكنا تل حكما وعلما وشكنا مع الهدى وسبحنا طيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua insya-Allah pada pagi ini semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita dapat lagi teruskan kuliah tafsir kita seperti biasa. Dan syukur pada Allah masih di pajak usia diberi kesempatan untuk kita belajar. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan sambung balik, iaitu surah yang ke-109, iaitu surah Al-Kafirun. Betul situ hari ni tengok, catat betul-betul hari ni Baik, hari ini kita akan masuk suratul Kafirun, yang mana surah ni diturunkan di Mekah. Dia ada 6 ayat sahaja. Biasanya juz 30 ni kebanyakan ayat-ayat yang ringkas, kebanyakan duk cerita tentang tauhid dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita cuba baca sedikitlah. Saya baca dulu, nanti ikut A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Okey, baik. Cuba kita tengok ayat pertama, cara bacaan dia. Ingat kuliah, kul matikan huruf lam tu. Jelaskan huruf lam mati tu. Kul matikan lam dulu baru ambil ya. Ada setengah orang tu dia macam kuliah. Kuliah ayyuhal kafiru la a'budu ma ta'budu. Tu biasa. Jadi kalau boleh jadi tok imam tu kita kena baca biar betul sikitlah. Jelaskan huruf kul. Mati dulu huruf lam. Kul. Ada kalau bahasa Arab dipanggil fi'il apa ni? Fi'il apa ni? Kalau huruf mati fi'il apa? Amal lah, perintah. Allah Ta'ala perintah Nabi. Kul ya. Kul, katakanlah hey Muhammad. Dari tafsir kata
Kul tu kena kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang kafir, kul ya, kul, matikan kul, kul ya, tu. Jangan berhenti pula kul tu. Kul tarik nafas, kul ya, jangan tak tu. Dia satu nafas aja. Cumanya berhenti dulu huruf ya. Kul ya, buat jelaskan, teruskan. Kul ya ayyuhal hal, mati huruf lam tu. Tak perlu hal, tak perlu panjang lam tu, cuma mati huruf lam. Qul ya ayyuhal kafiru, berapa harakat tu? 2. Run berapa harakat boleh baca? 2, 4, 6. Okey, kalau kita baca 2, pastikan yang lain pun 2 juga. Dan kalau kita baca 6, yang lain pun 6. Ada setengah orang ayat pertama run 6, yang ayat kedua ta'budun 2 harakat. Duk main gabang macam tu. Kalau boleh, kalau 6 lah, yang lain pun 6 juga. Macam juga Al-Fatihah dan sebagainya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau 6 lah. Ada setengah orang 6 yang mula-mula, yang kedua 2, yang ketiga 4 pula. Tu jangan macam tu. Jadi tak comel dalam bacaan gitu. Dan kemudian surah ni kena hati-hati dalam surah sebutan ain. Lafaz ain tu jangan keras sangat. Ada setengah orang keras. La a'budu ma ta'budun wala antum a'bidun ma a'bud. Jadi tu dia betul. Tu. Jadi biasa orang macam mana sebut macam ni? Orang hidup kepeng. Dia ada setengah orang ni lahir dia hidup kepeng kalau ada tu minta maaf lah. Biasa dia tak boleh nak sebut huruf ain ni. Dia jadi macam sengah-sengah macam tu. Jadi kita ni orang yang elok, kalau boleh janganlah buat macam tu. Cara sebut tak ain kena lambat sikit ambil. Tu jangan lebih sangat. Tu. Maksudnya kita ambil huruf la macam tu. La a'budu ma ta'budun. Macam tu. Saya cuba. La a'budu ma ta'budun. Cuba. Kaedah dia kata guru, ambil lambat sikit huruf ain. Tu je kaedah dia. Sebab huruf ain banyak ni dalam surah ni. Kena jaga-jaga. Tapi Quran ni dia bila kita dengar dia tak sengah, dia tak jadi macam bengik telinga dak. Quran ni kalau baca betul walaupun suara tak sedap, automatik jadi sedap. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abid wala antum mati huruf mim tum abidu. Ada setengah orang kerah antum abidu. Tu kalau boleh lambat sikit huruf ain tu sahajalah untuk kita sebut. Jadi nanti rujuk kepada guru-guru mengaji Quran lah. Baik, sadaqallahul azim. Okey, insya-Allah kita tengok pada surah yang keseterusnya, iaitu surah Al-Kafirun. Jadi surah Al-Kafirun ni lafaz kafir. Lafaz kafirun ni itu dipanggil jamak. Lafaznya jamak, lafaznya banyak, bukan mufrad, maksudnya lafaznya banyak. Segala orang kafir. Kalau kita panggil segala orang-orang lah, semua orang, itu maksudnya. Jadi bila sebut kafir, dalam Quran sendiri sebut kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi jangan pula orang kafir terasa bila kita sebut kafir. Sebab orang keluar daripada Islam memang betul nama dia kafir. Jadi setengah orang ni jangan duk sebut kafir, malu hamba kata. Dia sebut no muslim lah. Sama je no muslim pun. No muslim dengan kafir sama saja. Ikut. Tapi kata kalau no muslim, nampak tahu sikit, nampak macam lembut sikit. Cakap no muslim ikutlah panggil kafir. Ada setengah orang kata ustaz ni kasar lah, panggil kafir, orang kafir. Memang Quran kata kafir. Nak kata macam mana lagi? Ustaz kalau boleh jangan sebut kafir lah, sebut non muslim ataupun orang bukan Islam, tu saja. Sama je. Cuma kafir bahasa Arab, bahasa Melayu bukan Islam. Ni. Jadi baik. Jadi dalam surah ni
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waladi. Baik. Dalam asbabun nuzul, sebab apa ayat Quran diturunkan? Ada beberapa riwayat. Ada riwayat pertama seperti mana At-Tabarani dan Ibnu Abi Hatim. Pernah dia riwayat daripada Ibnu Abbas, dia pernah cerita bahawasanya orang Quraisy ni yang memusuhi Nabi SAW, dia cuba nak mempengaruhi, nak berbincang dengan Nabi untuk berdamai. Sebab Nabi ni bila berdakwah, Nabi kata pada orang berhala ni tak elok, agama selain Islam ni tak betul, sembahan-sembahan batu bukan Tuhan. Jadi mereka ni rasa tak puas hati. Jadi sebab tu ayat ni, mari orang kafir, kena di sini kafir Quraisy lah, mari orang kafir Quraisy Mekah cuba berusaha nak mempengaruhi Nabi SAW dengan cara nak berbincang dengan cara kebaikan, dengan menawarkan beberapa tawaran, antaranya kekayaan. Ya Rasulullah, aku tawar kamu kekayaan agar beliau menjadi seorang yang paling kaya di kota Mekah pada waktu tu. Tujuan utama mereka ialah nak supaya mereka ajak kepada agama sembah berhala, supaya mereka nak suruh Nabi tak kata berhala ni sesat, negara berhala ni bukan Tuhan dan sebagainya. Jadi mereka ni cuba nak sogok Nabi, cuba nak sogok Nabi dengan kekayaan. Dan mereka juga menawarkan pada Rasulullah dengan cara menikahi dengan perempuan yang diinginkan oleh Nabi SAW. Ya Muhammad, kalau kamu ni sokong kami, kamu tak kata Tuhan kami Tuhan sesat dan sebagainya, kamu nak minta lah nak perempuan macam mana, kamu nak macam mana, kami sediakan untuk kamu boleh kahwin dengan dia. Ini tawaran orang Quraisy. Supaya apa dia? Supaya mereka ni nak sampaikan hajat mereka. Maka bila mereka ajak supaya Nabi ikut sembahan berhala mereka dan mereka tak mau terima dakwah Nabi, kemudian turunlah ayat ni mengikut riwayat Ibnu Tabarani, qul ya ayyuhal kafir. Maka Allah Taala turun, maka Allah Taala kata, ya Muhammad, katakanlah bagi orang kafir itu, la a'budu ma ta'budu, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'budu, dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah. Wala ana a'bidu ma abatum, dan aku tidak akan beribadah secara kamu beribadah. Wala antum a'biduna ma a'budu, dan kamu pula tidak mahu beribadah secara aku beribadah. Lakum dinukum waliyadi, dan bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. Rupanya mengikut riwayat Tabarani, itu sebabnya kenapa Allah Taala buat turun ayat ni, supaya sebagai membantah dan sebagai full stop. Tidak ada perbincangan lain dah. Sebab mereka bincang ni supaya nak kata agama mereka ni betul, padahal agama mereka ni sesat dan sesatnya. Maka Rasulullah pun jawab, Allah Ta'ala buat turun ayat Quran ni, aku tunggu wahyu daripada Rabbku. Maka kemudian turunlah ayat Al-Kafirun ni. Maka Nabi pun baca ayat ni, qul ya ayyuhal kafir, wahai orang kafir, wahai Muhammad, katalah pada orang kafir ni, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Last sekali, agamaku, agama kamu. Itu maksudnya. Ni. Kemudian selepas tu barulah turun ayat Az-Zumar. Ayat Az-Zumar surah 64. Tu. Kemudian apa kata Allah? Qul afa ghairallahi ta'muruni abdu ayyuhal jahilun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang musyrik itu, sesudah jelas keesaan Allah yang demikian, patutkah kamu menyuruhku menyembah atau menuju jalan lain daripada Allah? Hai orang-orang yang jahil dan bodoh. Ini kata Allah Ta'ala selepas surah Al-Kafirun. Adapun riwayat yang kedua, sebab apa turun ayat ni, seperti mana riwayat daripada Abu Razak, bahawa Wahab pernah berkata, satu hari orang kafir Quraisy ini berkata dekat Nabi SAW. Bagi orang Quraisy kata dekat Nabi, jikalau engkau tidak keberatan mengikuti kami menyembah berhala selama setahun, maka kami akan mengikuti agamamu selama setahun. Mereka buat tawaran, ya Muhammad, kalau kamu mari ikut agama kami sembah berhala setahun, kami akan pun ikut agama kamu setahun juga. Contoh, satu hari kami sembah Allah, satu hari kamu kena sembah Tuhan kami, ya, kemudian hari lusa tu kami sembah berhala semula. Tu. Jadi dia nak two in one. Dia nak kata agama ni semua sama. Ni. Adapun hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Ibnu
Ibnu Muzir, pernah dia riwayat daripada kitab bahawasanya kisahnya serupa seperti mana Jalur Juraj. Pernah Abi Hatim meriwayatkan antaranya Sa'id bin Mina dan menuturkan satu hari Walid bin Mughirah dan kemudian Al-As bin Al-Wa'il dan Al-Aswad bin Muttalib dan Umayyah bin Khalaf. Dia ni merupakan pembesar-pembesar Quraisy. Dia datang berjumpa Nabi SAW. Dia berkata pada Muhammad, ya Muhammad, dia datang nak berbincang lah dengan secara berdamai. Ya Muhammad, sembahlah apa yang kami sembah ni. Marilah duduk sembah apa yang kami sembah, dan kami pun akan menyembah apa yang kamu sembah. Setelah tu barulah Allah Ta'ala pun buat turun ayat Quran surah Al-Kafirun. Itu 3 riwayat yang mengatakan tentang kenapakah surah Al-Kafirun ni diturunkan. Dan rupanya sebagai kata putus Rasulullah untuk tidak mahu mengikuti ajaran mereka. Sebab mereka pada waktu tu bila turun ayat ni full stop dah. Allah Ta'ala dah biarkan mereka. Sebelum turun ayat ni Allah Ta'ala suruh Nabi berdakwah, dakwah orang Quraisy ni. Tapi bila kerah sangat orang Quraisy ni tak mahu juga ikut dakwah Nabi, akhirnya Allah buat turun surah Al-Kafirun, kata macam ni dekat mereka, lakum dinukum ladi. Agama bagi aku agamaku, bagi kamu agama. Macam kita apa ni orang panggil, macam kita duduk berdebat kan. Bila orang ni duduk kerah dengan keputusan dia, satu pihak duduk kerah dengan keputusan dia, tak mahu bertoleransi, tak mahu bertolak ansur lah sekali, peganglah pendapat kamu sendiri, yang ni peganglah pendapat kamu sendiri. Ini sebagai mematahkan hujah, nak mematikan hujah. Dia. Jadi surah ni itulah antara sebab kenapa suruh surah ni. Baik, kita tengok ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai segala orang-orang kafir. Ni Allah Ta'ala suruh sebut kepada orang kafir. Jadi ayat ni tuan-tuan, surah Al-Kafirun ni dia ada banyak peringkat lah, boleh kita faham. Antaranya ada sahabat Nabi SAW yang bernama Haris bin Jabalah. Dia pernah berjumpa Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, ajar kepada aku apa yang patut aku baca sebelum aku tidur. Ini Al-Haris pernah datang jumpa Nabi, tanya tentang amalan-amalan sebelum tidur, apa amalan yang patut aku baca sebelum tidur ni. Dan Nabi pun kata, iza afata mabja'at minal laili faqra' qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirk. Nabi kata, Al-Haris, apabila kamu nak pergi kepada tempat tidur, apabila kamu duduk tempat tidur tu, bacalah, kata Nabi, qul ya ayyuhal kafirun. Sebelum tidur Nabi pesan dekat Al-Haris ni, bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Apa kesan dia? Fa innaha bara'atun minasyirk. Kerana mengamalkan baca Al-Kafirun ni boleh bebas kita, boleh selamatkan kita daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis kata macam tu. Kita minta doa dengan surah ni, kita minta doa, minta berlindung daripada syirik. Sebab kita tak tahu di pertengah usia kita nanti adakah kita masih beriman ataupun syirik pada Allah. Dan dalam hadis kata, pada waktu pagi kita beriman, petangnya kufur. Pada waktu petang kufur, pada waktu paginya beriman. Sebab tu kita kena minta selalu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Yang ni kita paling penting. Biar Allah Ta'ala jaga iman kita sentiasa sampai mati. Kita tak tahu apa yang nak berlaku lepas nanti. Kita tak tahu. Sebab benda ni rahsia Allah. Kita tak tahu depan nanti adakah kita mati dalam orang Islam ataupun murtad. Ni kita minta berlindung. Sebab tu Nabi ajar kepada Al-Haris, sebelum tidur baca dulu qul ya ayyuhal kafirun, mohon kepada Allah agar kita selamat daripada syirik. Ingatkan dulu Ustaz pernah baca, antara dosa yang tak diterima Allah pada dia, syirik. Adapun dosa lain Allah Ta'ala mudah nak terima, tapi satu je Allah paling pantang dalam hidup ni, iaitu syirik pada Allah. Jadi siapa yang mati dalam syirik, Allah Ta'ala tak akan ampun. Tapi kalau kita ni sebelum ni berzina, mencuri, menaruh, judi dan sebagainya, bahkan bunuh orang dah sebelum ni, tapi tak pernah buat benda syirik, mudah, very easy bagi Allah nak ampun. Walaupun 99 orang kita bunuh orang, mudah bagi Allah nak ampun. Tapi kalau ada satu saja kes ni memang kes no kompromi, dan memang akan jatuh hukum, iaitu syirik pada Allah. Syirik ni cukup mudah. Nak jadi syirik ni antaranya dengan perbuatan, dengan
hati ataupun dengan cakapan, boleh jatuh syirik. Sebab tu benda ni jangan duk main-main lah. Benda-benda syirik ni jangan duk main. Ada tak sekarang ni amal syirik? Ada. Syirik ni maksudnya kita sekutu Allah dengan benda lain. Itu maksud syirik. Contoh sekarang ni kita kata dengan mengamalkan benda-benda ni menyebabkan kita ni jadi sihat, jadi kuat. Ada ulama kata maka ubat pun boleh jatuh syirik kok. Kita kata sebab aku ubat penadu ni lah yang menyembuhkan, bukan Allah Ta'ala. Itu pun boleh jatuh syirik. Jadi ada ulama kata kalau kita makan ubat tapi kita kata ubat tu yang menyembuhkan, di samping tu kita kata sebenarnya ubat tu asbab saja, tapi yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Dalam duk sakit tu kita makan ubat, itu tak jatuh syirik. Dah, kita yakin yang sembuh Allah cuma sebagai asbab. Tapi kita kata ubat ni lah yang menyembuhkan, tu maka boleh jatuh syirik kepada Allah. Hati-hatilah. Ni dia berkaitan dengan akidah, pegangan hati. Dah. Sebab tu Nabi ajar sebelum tidur bacalah surah Qul ya ayyuhal kafirun, dapat berlindung daripada syirik. Dan benda ni kalau boleh jangan Allah Ta'ala uji kita. Kalau Allah nak uji benda lain, yang tu okey bagi dia saja. Allah uji kita dengan bankrupt bisnes 2 juta. Allah Ta'ala uji dengan kematian anak. Allah Ta'ala uji dengan kematian isteri. Allah uji matian suami. Allah uji dengan jatuh kemiskinan, kebakaran rumah tangga sehingga tak ada apa harta. Yang tu okey, tak ada masalah. Tapi satu jangan diuji, iaitu jangan diuji dengan nipisnya iman. Bila Allah Ta'ala uji dengan keimanan, contoh seperti ni, Allah uji dengan kesyirikan, na'udzubillah, mati, maka tempat dia di dalam neraka. No kompromi. Orang mati syirik ni no kompromi. Ni sebab tu minta berlindung. Nabi suruh ajar sebelum tidur baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Banyaklah lagi-lagi hadis yang sahih seperti mana dalam riwayat Imam Muslim cerita tentang surah Al-Kafirun ni. Bahkan diriwayatkan daripada Jabir, dia pernah kata Nabi SAW setiap kali selepas Nabi tawaf 7 keliling tu di Kaabah, selesai tawaf Nabi akan sembahyang di belakang makam Ibrahim. Benarkah siapa pernah pergi ke umrah kan, dia tahulah, pergi haji. Makam Ibrahim ni bukannya kubur Nabi kat situ. Apa maksud makam Ibrahim? Tempat Nabi Ibrahim berpijak, bukannya makam Ibrahim Nabi, kubur Nabi Ibrahim situ. Jadi dalam riwayat Jabir pernah cerita setiap kali selesai Nabi tawaf di Kaabah sebanyak 7 kali, selepas selesai tawaf pasti Nabi akan sembahyang di belakang makam Nabi Ibrahim. Maka rakaat pertama selepas Nabi baca suratul Fatihah, selepas rakaat pertama tu rakaat pertama selepas baca surah Fatihah, Nabi pasti akan baca pada rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat kedua selepas baca Fatihah, Nabi akan baca Qul huwallahu ahad. Ni tiap-tiap kali Nabi akan baca surah yang sama. Hadis cerita macam tu tiap-tiap kali. Dalam riwayat seperti Abu Hurairah juga pernah kata, di dalam riwayat Muslim pernah dia kata Nabi SAW ketika sembahyang qabliyah subuh, ketika Nabi sembahyang qabliyah subuh, rakaat pertama Nabi akan baca selepas Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua selepas Fatihah Nabi akan baca Qul huwallahu ahad. Hadis ini cerita tentang amalan Nabi SAW. Nabi ni bukannya Nabi tak hafal 30 juzuk. Dalam kepala Nabi 30 juzuk. Dalam kepala Nabi 30 juzuk, tapi Nabi memilih untuk membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan Nabi memilih untuk membaca surah Qul huwallahu ahad selepas baca Fatihah pada rakaat kedua. Benda ni lekat di mulut Nabi SAW. Nabi memilih Qul ya dan Qul huwallah pada 2 rakaat tersebut. Jadi benda ni menjadi amalan sunnah Nabi SAW. Jadi siapa yang ikut amalan Nabi ni, dia mendapat satu pahala, iaitu dipanggil amalan sunnah. Tapi kata ulama kalau boleh malam Jumaat ni solat maghrib, kata ulama sunat kita baca Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Kalau solat isyak nak kira lah. Itu kata ulama. Dan kata ulama kalau solat duha paling afdal surah kita baca iaitu Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, dan rakaat kedua iaitu Qul huwallahu ahad. Ada ulama fiqh kata macam tu. Boleh, tak ada masalah. Paling afdal. Ada orang kata baca surah apa? Wadduha dan sebagainya. Paling afdal lagi Qul ya dengan Qul huwallah, paling afdal.
Maka bila kita dengar macam ni, oh beres mudah lagi mudah kenal dengan nafsu kita dah. Boleh dua-dua nak baca surah wasyamsi wadduhaha pun boleh, kemudian baca wadduha pun boleh, tapi kata ulama lebih afdal kita baca kuliah dengan qul Allah. Jadi solat duha ni afdal di mana? Di rumah lebih afdal untuk mengelak daripada riak dan takabur. Solat-solat sunnah ni baik di rumah. Kalau malas mari masjid lah. Kalau malas, maksudnya afdal dengan tak afdal sajalah, di mana-mana pun dah tak ada masalah. Dan solat-solat sunat ni kalau boleh buat di rumah untuk mengelak daripada riak dan takabur. Baik, ayat yang kedua. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai Muhammad, katalah kepada segala orang kafir, tidak saya sembah apa yang kamu sembah. Ni tegas kata Allah. Kata Nabi tegas bahawasanya Allah Ta'ala suruh Nabi kata macam ni dekat orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Aku sembah Allah, engkau sembah takun. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Ini jelas bagi Nabi. Nabi tegas. Dan kita dengan orang kafir pun kena tegas. Jadi dia kata, lah, betul lah. Orang kafir kata, kan agama ni semua sama kan? Betul-betul. Kalau kita kata, saja kita telah menjatuhkan Islam. Kita telah menjualkan agama Islam, memertabatkan Islam sama dengan agama lain. Sebab tu dulu, kes apa ni? Kerajaan kita tu bantah buat Aisyah ke apa tu? Aisyah kan? Aisyah tu apa motif dia? Persamaan agama kan? Tidak, agama Islam jelas-jelas dalam surah ni agama tak akan sama. Islam dengan agama lain tak akan sama. Tak akan sama sampai kiamat. Sebab tu kita dengan orang kafir ni kita kena tegas. Tu. Jadi Nabi sendiri kata apa dia? Nabi kata, la a'budu ma ta'budun. Wahai orang kafir, tidak aku sembah seperti mana Tuhan yang kamu sembah. Aku sembah Allah, kamu sembah Tuhan. Aku tetap sembah Allah, tak akan sembah Tuhan. Itu maksudnya. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan tidaklah kamu sembah apa yang aku sembah. Nabi memang terang-terang kata dekat orang kafir, apa yang kamu sembah aku tak sembah, apa yang aku sembah kamu tak sembah, apa yang Tuhan aku sembah. Agama aku dan agama kamu tak akan sama sampai bila-bila. Jangan kita kata agama kita dengan kafir sama, tak akan sama. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak akan beribadah secara semacam kamu beribadah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kamu pula tidak mahu beribadah secara aku beribadah. Jadi aku tidak ibadah seperti mana cara seperti kamu ibadah, dan kamu tidak beribadah seperti mana cara yang aku ibadah. Maksudnya dalam ayat ini nak beritahu maknanya agama kita dengan agama kafir tak sama. Dalam soal agama no kompromi. Tidak ada kompromi dalam soal beragama ni. Sorry. Sebab itulah kalau satu agama suruh kita ni beriman dengan agama dia, berhenti kerja tu. Kalau boh kita kata kamu sunnah, agama kita ni sama, tak apa, sembah tak apa semua, berhenti kerja tu, jangan kerja lagi. Tu. Dan lakum dinukum waliyadin. Dan bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. Ni ayat ni juga orang kafir buat alasan, ustaz-ustaz jangan dok kondeng pasal tokoh mereka. Berapa ramai keluar dalam video, ada satu orang ni dia ni lupa nampak muka macam gelak-gelak sikit. Dia ni baca ayat ni, baca ayat Quran dia baca. Ustaz-ustaz jangan dok kondek agama kami, jangan dok kata berhala kami siwa apa semua ni, jangan dok kata agama kami ni sesat semua. Sebab dalam Quran kata dah agama awak kata lakum dinukum waliyadin, kata. Agama kamu, agama aku, agama kamu. Kita jangan dok kosek, kita jangan dok ganggu. Jangan dok kondek agama kami, jangan dok kata buruk-buruk dekat agama kami. Lakum dinukum waliyadin, dia kata. Sudah. Dia guna ayat Quran. Orang kafir ni. Ni benda ni berlaku. Jadi lakum dinukum waliyadin bukan sebab Nabi nak kata, tapi Allah suruh Nabi kata macam tu dekat orang kafir. Sebelum kita tafsir satu-satu dalam ayat ni tuan-tuan mata Allah, maka kata ulama, biar kita tahu dulu apa maksud kafir ni sebenarnya. Kafir ni apa maksud sebenarnya kafir? Mengikut ulama mufassirin, orang kafir ni ialah orang yang
menyangka dan orang yang ingkar tu dia panggil orang kafir. Tu orang panggil kafir. Jadi orang yang ingkar ni orang yang menyangka. Dan contohnya bila mari ayat Quran dia ingkar ayat Quran. Bila mari satu hadis dia ingkar hadis tersebut. Mari satu ayat Quran sangkar, dia bantah, dia tak mau ikut. Itu dipanggil orang kafir. Sebab tu kata ulama, kalau kita tolak satu huruf dalam Quran boleh jatuh kafir. Na'udzubillah. Cumanya ulama kata ada tak ciri-ciri nak jadi kafir ni? Adapun ada tak ciri-ciri orang kafir ni ataupun sifat-sifat bagi orang kafir? Ada. Ulama tafsir kata apabila kamu tengok kebenaran maka ditutup kebenaran itu, kemudian kamu picik dua mata. Kita nampak kebenaran tu, kita nampak benda tu betul dan sebenar, tapi kita buat tak nampak. Kita buat tak nampak. Contoh macam hari Jumaat kan, lepas solat Jumaat tu imam assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian marilah AJK masjid bawa tabung surah, bawa tabung masjid, lalu kat depan buat tak nampak. Buat tidur. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi buat tak nampak dah tabung surah, tabung masjid tu duduk lalu depan mata, tapi buat tak nampak. Buat galik, zikir apa semua. Dia buat macam tu, macam-macam lah. Ibarat macam. Jadi ni sifat orang kafir ni. Bila dah nampak kebenaran, maka dia tutup mata dia, dia buat picik, picik ni maksudnya dia buat sepik mata dia, buat tak nampak. Ini sifat orang kafir. Mata dia tengok benda tu benar, tapi hati dia tidak mengaku benar perkara tersebut. Benda tu benar, tapi dia kata benda tu tak benar. Ini ciri orang kafir. Yang kedua, dia kata ayat Quran, dia kata apa dia? Hadis Nabi SAW semua tu tak betul dia tu. Ayat Quran duk mari tak betul, hadis mari tak betul. Apabila dia dengar benda-benda macam ni, hak benar-benar dia tutup kedua lubang telinga dia. Tak ditutup mata, lepas tu tutup lubang telinga. Dia dengar orang baca ayat Quran, dia dengar orang baca hadis, tapi dia buat tak dengar, dia buat tak tahu. Bukan dia tak tahu bahawa Islam ni betul. Dia tahu Islam ni betul, Islam ni benar. Tapi sengaja dia orang tutup mata dan luar telinga. Dia tak mahu dengar. Ni tuan-tuan mati Allah. Orang duk baca dah hadis Muslim, hadis Bukhari apa semua, setakat duk dengar sajalah. Dan dia pun kadang-kadang pergi mengaji, dia pun tahu ustaz duk baca dalam TV, duk cerita Islam ni benar apa semua, benar. Tetapi hati dia tak boleh terima dan mulut dia kata tak betul benda ni. Ini ciri orang kafir. Kafir ni maksudnya dalam bentuk membantah. Itu dia panggil kafir. Maksud membantah kafir ni kenapa dia boleh jadi kafir? Antara punca dia jadi kafir itu kerana ego dia. Ego dia lah. Dia kata Islam ni juluk lah, macam-macam, kotor lah, macam-macam dia kata. Sebab ego dia lah menyebab dia tetap jadi kafir, dan juga disebabkan kepentingan yang tertentu. Kalau aku masuk Islam, habislah harta aku, habis semua bisnes aku, dia kata macam tu. Tapi sebab kepentingan tertentu, tetap dia terus dengan kafir dia. Dan antara punca dia jadi kafir, dia mempertahankan benda yang tak betul. Walaupun hati dia rasa tak setuju dengan benda yang dia buat, dan hati dia rasa tak tenang apa yang dia buat, tapi tetap dia mempertahankan benda tersebut. Pasal apa dia? Pasal Allah Ta'ala tutup pintu hati dia. Ni kita bahaya ni. Kalau Allah Ta'ala tutup pintu hati dalam orang kafir ni, atas dunia rasa cerah, rasa terang, tapi akhirat esok dia duduk dalam kegelapan. Ada orang mukmin atas dunia dalam gelap. Orang mukmin diuji dengan pelbagai ujian, diperintah supaya semaya tak tinggal, apa semua tak tinggal. Tapi orang mukmin akhirat esok dalam keadaan cahaya, Allah Ta'ala bagi syurga. Sebab tu kena sabar orang mukmin ni. Tapi lebih teruk lagi orang kafir ni, ciri-ciri dia bukan setakat dia tak mau dengar, bahkan bukan setakat tak mau dengar, lebih teruk lagi dia tak mau dengar dan tak mau tengok langsung kebenaran tersebut. Ibarat nampak kebenaran, dia tutup mata, dia lari daripada kebenaran tersebut. Jangan kita jadi ciri macam ni. Kita nampak dah benda ni hak baik, tapi kita lari daripada kebaikan, pergi kejar kejahatan juga. Bila Allah Ta'ala bolak-balik hati kita ke arah kejahatan, na'udzubillah, maksudnya Allah Ta'ala tu murka atas diri kita. Kita kena cek setiap hari ni, benda baik ke benda jahat banyak yang kita buat setiap hari. Kalau benda jahat banyak kita buat dalam satu hari ni, maka banyak-banyak istighfar pada Allah. Takut-takut Allah Ta'ala tutup pintu hati kita, jadi macam orang kafir ni. Allah Rabbina. Tu orang kafir ni bila dengar kebenaran, bukan dia nak pergi selidik cari dalil, tapi bahkan dia lari, dia terus pukul, dia kata aku tak mau, Islam ni tak betul. Padahal dia tak selidik pun Islam ni betul ke tidak.
Dia tak selidik ke mana dalil sebagainya, tapi terus dia pukul kata Islam ni tak betul, agama ni tak betul. Maka dia ingkar agama Islam, maka itulah dipanggil kafir. Maksudnya diingkar. Tu. Dia tahu benda tu tak betul, tapi dia tak mau terima benda tu, dan kemudian dia kata tak betul. Nah. Tu. Pasal apa dia? Masalah hati lah. Benda ni masalah hati. Pasal hati kecil dia tu betul-betul dia tak mau Islam dah. Dia tolak Islam. Maka dia kata Islam tu tak betul. Kemudian pernah diturun surah Al-Anfal ayat 22. Nah, inna syarrad dawab abdullah as-summu bukmun alladzina ya'qilun. Sesungguhnya yang mencelaka, Allah Ta'ala sendiri kata, Allah sumpah dalam Quran, antara orang yang paling secelaka dalam hidup. Siapa dia yang paling celaka dalam hidup? Celaka lebih level secelaka lagi. Ni celaka ni perkataan yang tak sedap dengar lah. Tapi Allah Ta'ala kata, inna syarrad dawab, siapakah manusia yang paling celaka dalam hidup ni? Iaitu berkeliaran di muka bumi ini ialah orang-orang yang tuli lagi bisu, kata Allah. Dan tiada mempengusaha akannya mereka itu yang tuli, telinganya hendak mendengar hak-haknya Allah. Maksudnya dia sengaja tulikan telinga dia dengar hak benar, dan dia membisu lidah dia daripada menyebut kebenaran. Ini orang paling celaka dalam hidup ni. Hak dalam banyak-banyak makhluk kejadian Allah, inilah orang paling celaka, kata Allah. Nampak benda kebenaran, tutup mata. Bila dengar kebenaran, dia buat tuli. Bila sebut kebenaran, dia buat bisu. Ni orang paling celaka. Ni adalah orang-orang kafir lah. Tu. Sebab tu orang kafir paling celaka sekali. Ni Tuhan sumpah dalam ayat ni, summun bukmun alladzi la ya'qilun, orang-orang jenis telinga, jenis telinga ada tetapi tak mahu dengar kebenaran, mata ada tapi tak mahu melihat kebenaran, mulut ada tapi tak mahu kata kebenaran. Inna syarrad dawab, kata Allah, inilah manusia paling jahat, paling celaka di atas muka bumi. Allah. Kita tak mahu golongan macam ni. Kita tak mahu. Kata kita kena ada telinga dengar kebenaran, ada mata tengok kebenaran, ada mulut kata benda tu benar. Tapi sebaliknya, kalau ada mata, ada mulut, ada telinga, tapi kita tutup daripada kebenaran, inilah nak Allah Ta'ala kata sejahat-jahat makhluk yang duk berjalan atas muka bumi. Kita jangan jadi kategori ni. Kita kena hati-hati. Kemudian kata ulama tafsir, kalimah kafir ni, perkataan kafir ni ada satu kalimah yang tak boleh dipermain-mainkan. Jangan kita duk sebutan ringan, tapi jangan kita main-mainkan dengan kalimah kafir. Ni. Jadi perkataan kafir ni cukup sensitif lah, boleh kita kata tak boleh. Tak boleh kata ulama kita kata kafir ni sebagai satu mainan. Ada bergurau sikit, kafir lah mu ni, kafir. Tak boleh macam tu. Kafir, kafir. Tak boleh lah macam tu. Tu tak boleh dipermain. Contoh. Sebagai contoh, dia tengok orang tu minat arak. Contoh saudara kita lah. Dia orang Islam, tiba-tiba dia minta arak. Kafir. Kafir. Ada orang macam tu dah. Lalu dia cakap tu, Allah, berbilang-bilang, berbunga-bunga dia cakap ni. Sudah satu perkataan pun sudah lah. Dia tak duduk 3 kali ulang. Contoh, dia tengok satu orang Islam ni minat arak. Duk minat arak tu dalam kaki 5 tepi jalan duk minat arak apa semua. Kemudian kita kata, kafir. Kafir dia ni, kita kata kafir. Ataupun kita suami isteri duduk naik kereta, kemudian ada satu orang ni duk minat arak tepi jalan. Kita kata kat suami kita kata kat isteri, dia tu orang kafir tu, minat arak tu. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Tu. Jadi minat arak ni bukan menyebab jadi kafir. Minat arak ni dosa besar. Sama juga seperti berzina, kita bunuh orang, bukan menyebab jadi kafir. Jangan kita kata minat arak jadi kafir, bunuh orang jadi kafir. Tidak. Benda tu hanya dosa besar sahaja. Tapi kalau dia kata arak ni halal bagi aku, yang tu boleh jatuh kafir lah. Dan walaupun kita dah nampak benda tu jelas-jelas dia buat benda yang kufur, dan kita juga tak boleh kata dia kafir. Contohnya mudah. Dia ni minat arak, lepas tu kita tak boleh tu kata dia kafir. Pasal apa dia? Kita tak jelas dia ni betul-betul kafir. Mungkin dia buat ni benda jahil, nak jadi kafir macam ni. Dia ni asal jahil. Contoh, kita pun kata awak minat arak ni benda yang dosa besar ni. Tu benda dosa besar, Allah Ta'ala murka. Lepas tu dia kata, tak apalah, buat ubat je minat arak ni halal bagi aku.
Lepas kita kata macam tu, tiba-tiba dia minum agak juga, halal bagi dia benda yang diharamkan oleh Allah, maka jatuh kufur. Pasal apa dia? Dia menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau dia ni jahil, dia minum arak dalam keadaan jahil, aku pun tak tahu benda ni haram, kita tak boleh kata kafir kat dia. Itu maksudnya. Dalam hadis yang sahih pernah menyebut bahawasanya kita melarang, dalam hadis melarang kita kata kafir kepada orang lain. Dalam hadis kata macam tu. Kita tak boleh kata hey kafir, tak boleh. Dalam hadis sahih kata tak boleh. Kalau sekiranya dia orang Islam, dah tak boleh kita kata macam tu. Kalau orang Islam tak boleh. Buruk mana pun perangai dia, buruk mana pun tingkah laku, marah mana pun kita kat dia, sakit hati dan sebagainya, tak boleh kita nak marah, keluar kemarahan kita kata kafir kat orang, tak boleh. Haram kata ulama. Tu sama juga, tak boleh kita kata hey anak zina, tak boleh. Tak boleh kita kata kat orang. Kita marah sangat ni, satu tahap kemarahan kita tu sehingga keluar sebut hey anak zina, tak boleh, haram, tak boleh. Pasal apa dia? Sebab kita kata anak zina apa maksud? Anak haram lah. Anak yang dilahir tanpa, lahir di luar nikah. Maksudnya kita tuduh bapak dia betul berzina, kita tuduh pak dia tu berzina. Dan orang yang tuduh berzina tanpa bukti, hukum hudud apa dia? 80 hotang. Sebab tu berat kita tuduh zina ni. Jadi dengan lafaz yang ringan tu, kalau boleh jaga jangan duk sebut hey kafir, hey anak zina, tak boleh. Tapi zaman kita sekarang ni duk main suka-suka dah. Duk kata hey anak zina, hey anak celaka, hey anak buangan, kata hey anak sampah. Tak boleh kita kata macam hukumnya tak boleh dalam Islam. Kerana dalam agama kita, walaupun lafaz tu ringan, tak boleh kita sebut macam tu, sebab akibat dia hukuman cukup berat di sisi Islam. Sebab itulah kalau kita jaga agama, beri kesan yang baik. Tapi kalau kita tak jaga agama, beri kesan buruk kepada diri kita, kita kena jaga. Tapi kata ulama, macam mana kalau jelas-jelas orang tu kafir? Walaupun jelas-jelas kita nampak orang tu kafir, tapi kita tak boleh juga kata dia kafir. Contoh, satu orang ni, kita nampak dia masuk dalam tokong, tempat tokong berhala lah. Dia pergi sembah tokong tu. Dia pergi sembah tokong tu. Lepas dia sembah tokong, dia pergi masjid Putera Perdana pula semayang. Dia pergi masjid Putera Perdana semayang pula. Kita tak boleh nak kata dia kafir. Pasal apa dia? Kita tak tahu keadaan dia macam mana. Kita tak tahu apa yang berlaku dekat dia tu. Kalau dia buat kerana jahil, dia tu tak jatuh kafir. Contoh, dia buat kerana jahil. Dia kata bang, abang pergi sembah berhala tadi. Saya sembah berhala tadi, lepas tu saya main masjid dah pula, masuk waktu zuhur kan, ambil wuduk apa semua, main zuhur pula. Abang tak tahu ke benda tu kafir? Benda tu syirik bang. Syirik kau? Saya ingat kau agama ni semua sama, dia kata. Benda tu kita tak boleh kata kafir kat dia, kecuali kita kata bang, benda tu boleh jatuh syirik tahu, tak boleh kita sembah berhala dan sebagainya. Tiba-tiba lepas kita kata macam tu, dia pun kata tak apalah, saya pun rasa senang hati nak sembah berhala jugalah, walaupun kita tahu Allah Ta'ala tu benar nak sembah berhala. Sembah, jatuh kafir lah lepas tu. Bukan semudah tu kita nak kata kafir kat orang, bukan semudah tu. Dan kadang-kadang kita tengok orang sembah berhala, orang Islam sembah berhala, kita tak tahu keadaan dia. Mungkin pada waktu tu dia dipaksa bistu di atas kepala tu. Dan benda ni juga berlaku ketika pemerintah Bashar al-Assad di Mesir, betul tak? Bashar ni jahat, dia buat satu banner muka dia besar, dia suruh orang Sunni ni sembah sujud kepada banner dia. Dia kata Bashar ni sebagai Tuhan dia. Dia ni orang Syiah lah, orang Syiah, supaya sujud kepada banner wajah Bashar al-Assad. Pada waktu itu orang Sunni Islam ni terkepit, kalau tak sembah kena bunuh. Jadi boleh tak kita sembah berhala, sembah tokong dan sebagainya pada waktu tersebut? Kata ulama, dibenarkan pada waktu ketika itu, tapi hati kita tetap Allah Ta'ala. Dibenarkan untuk elok kita dibunuh, tu saja, tapi hati kita tetap Allah. Boleh, tak ada masalah, sujudlah, tapi hati kita tetap Allah. Kita tak jatuh syirik kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab itulah tak mudah kita kata kafir dekat orang ni. Hati-hati. Kalau kita tengok dalam riwayat lain seperti Imam Muslim, dia juga terpernah pada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, pernah dikata ayyumri'in qala li akhihi kafirun faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa inda raja'at alaih. Siapa manusia kata kafir kepada saudaranya,
Contoh, kita kata kepada kawan kita, wahai kafir, maka sesungguhnya kafir itu kembali kepada salah seorang daripada keduanya. Kita duk marah sangat dekat kawan kita ni sebab dalam kelas KWI duk pinjam kitab kita, tak bagi kitab. Aku mari kitab aku tu stay elok-elok, mari pinjam kitab aku ni. Duk marah ke semua. Lepas kuliah ni tak boleh nak tulis apa semua. Lepas kuliah tu, hei kafir. Hei kafir, kita kata kat kawan kita. Tak boleh. Kita kata aja tak boleh. Jadi kalau kita kata pada saudara itu, jadi kafir tu kembali kepada salah seorang. Kalau saudara kita tu orang Islam sejati, sebenar, tak ada masalah, maka kafir kembali pada kita hak kata tu. Tapi kalau betul dia ni kafir betul, semua berhala betul, maka kembali kepada dia yang kafir tu. Batu hati-hati. Takut kena atas kepala kembali kafir tu kepada orang yang mengata tu. Batu kalau boleh duduk diam saja. Jangan duduk kata macam tu. Dalam riwayat lain seperti riwayat Bukhari juga pernah cerita Abu Hurairah dan juga Bukhari, Imam Ahmad daripada Ibnu Umar, pernah Nabi kata macam ni, iza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Bila kata seorang laki-laki kepada saudaranya, hei kafir, maka sesungguhnya kembali kafir itu salah seorang daripada keduanya. Jadi walhasilnya salah besar kalau kita kata kafir kat orang. Salah besar hukum dia. Tak boleh kita kafir kat orang ni. Tapi kalau kita tahu dia tu syirik, maka kembali kafir ke tu pada orang syirik pada Allah. Kita kena jaga baik-baik. Islam siapa tahap tu sekali dia jaga kita. Tu. Jangan tak semudah tu kita panggil orang tu kafir. Tu. Sebab itulah bila orang buat satu benda yang mengkafirkan, mensyirikan, jangan duduk terus kita kata orang tu kafir. Kita kena selidik dulu. Walaupun kita tengok wajah dia, tengok muka putih, mata sepek ni, kafir. Tak boleh lah. Kita tak tahu. Berapa ramai juga orang Cina masuk Islam kita tak tahu, jangan cakap macam tu. Walaupun dia tu nampak jelas-jelas dan sebagainya, itu maksudnya. Tapi kalau dia buat perkara syirik dengan jahil, dia tak akan jadi kafir. Kecuali kita dah ajar dia. Maka di sini menjadi satu pengajar kat kita, wajib kita kena ajar orang jahil. Wajib bagi kita semua. Kalau kita nampak orang ni jahil, boleh faham dah? Kita kena ajar dia. Lepas kita pesan, tiba-tiba semua berhala juga, jatuh kafir lah dia. Sebab itulah kita semua ni dipanggil da'i. Kita semua ni benar disebut dalam satu hadis Nabi SAW. Maka Nabi kata, nahnu du'a la qudha. Kita semua ni orang mukmin dipanggil doa, iaitu daripada kalimah da'i. Da'i ni maksudnya pendakwah. Kita semua ni panggil pendakwah orang mukmin ni. Tetapi la qudha kata Nabi. Kita semua ni bukan qadi. Maksudnya plural dia qadi. Qadi ni orang yang menjatuhkan hukum. Kita hanya mendakwah tapi bukan menjatuhkan hukum. Tu sebab itulah tugas dakwah ni bukan ustaz saja, bukan ulama saja, tapi tugas kita semua. Ustaz saya ni tak alim, saya ni tak pandai. Macam mana nak dakwah kan? Nak tunggu alim bila? Satu soalan, bila nak tunggu kita ni pandai, kita cerdik, kita alim? Siapa boleh jawab? Adakah disebab dapat PhD bagi alim? Berapa ramai yang PhD bodoh? Betul saya kata ni. Berapa ramai yang dapat degree tapi tak boleh juga nak tafsir Quran? Berapa ramai? Tapi nak kata alim ni, kata ulama, kita ajar orang semampu yang boleh. Kalau kita ada ilmu setara ni lah kita ajar orang. Maksudnya kita jangan ajar orang benda yang kita tak tahu, tu saja. Maksudnya tak ada masalah beragama. Nabi kata, balighu anni wala ayah, sampailah walaupun satu ayat. Nabi suruh kita sampaikan dakwah. Kita tengok satu orang tu buat benda pukah, kita wajib kena tegah dia. Maka kita ni bukan qudha, bukan qadi, tapi kita pendakwah. Qadi ni suruh kepada orang pengetuk di atas meja mahkamah, ketuk itu qadi. Itu tu orang. Tapi kalau kita semua ni jadi qadi, punuh habis. Sikit-sikit tak datang dia WEE neraka. Tu habis. Tu Ustaz Arif neraka lah. Tu Ustazah neraka lah. Pasal apa dia? Duk neraka semacam orang. Tak tutup aurat, neraka. Habis. Sebab tu kita ni bukan qadi. Kita ni sebagai pendakwah. Kita menyampaikan sahaja. Sebab tu kita tak boleh nak ukur orang, kafir. Tak boleh. Tak boleh, itu maksudnya. Jadi sebagai kesimpulan kita pada hari ini, ayat yang pertama tadi, qul ya ayyuhal kafirun.
Dan kebanyakan ulama mentafsirkan ayat ni bahawasanya orang kafir itu kena kepada orang kafir Quraisy. Nabi, Allah Taala suruh Nabi beritahu kepada orang kafir Quraisy, kerana kata ulama ayat ni diturunkan di kota Mekah. Tu bahawasanya Allah Taala kata oleh itu ya Muhammad, beritahulah pada mereka dan maka tidak beriman seperti mana mereka beriman. Kalangan orang kafir Quraisy ni, maksudnya Allah Ta'ala dah tahu dah. Pasal apa waktu ayat ni kuli ayyuhal kafiru la a'budu ma ta'budu, pasal Allah dah tahu orang kafir Quraisy tak akan beriman dah. Maka Allah Ta'ala waktu ayat ni pasal Allah dah tahu dah. Bila turun ayat ni dekat Nabi SAW, maka Nabi beritahu dekat orang kafir. Tu. Jadi kemudian ada dalam satu hadis daripada Ibnu Muzir. Tu. Seperti mana hadis tadi, orang pemimpin Quraisy ni, beberapa pemimpin Quraisy seperti mana yang disebut daripada hadis tadi, datang bagi tawaran dekat Nabi nak berbincang. Perbincangan ni ibarat boleh kata apa? Win-win apa? Win-win situation. Maksudnya tak ada yang kalah, tak ada hak menang. Semua hak dapat bahagian masing-masing. Itu maksudnya tujuan orang kafir bagi berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Mereka kata, kami tak kata agamamu ya Muhammad macam ni lah, kita bincang, kita bagi menang semualah. Aku tak kata agama kamu sesat, dan kamu jangan kata agama aku ni sesat. Tu boleh. Sebab pada waktu itu kalau nak ikut bergaduh, pokok Quraisy ni ramai, kabilah dia ramai. Jadi dia orang ni rasa tak selesa dengan Nabi. Dia rasa duk tentang, duk caci maki hari-hari, Nabi duk kuat macam tu. Jadi dia orang ni rasa habis cara dah, last sekali ajak berbincang berdamai. Ya Rasulullah, kita duk wing-wing wing-wing. Kita beriunah apa dah. Tu. Kira sama adil lah ya Rasulullah. Jangan duk kita sama-sama kata agama awak ni bagus, agama saya pun bagus. Ibarat kata agama awak kalau sembahyang pun saya kata okey, saya kata bagus. Awak kata ibadat kami duk sembahyang apa semua, kata bagus juga. Kami duk sembah berhala ni pun bagus, kami duk sembah Allah pun bagus juga. Dikira macam tu ya Muhammad. Apa kata kita kata macam tu? Mari popok Quraisy duk bincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak supaya situasi tu berdamai macam tu. Maka Nabi pun bila orang Quraisy kata macam tu, Nabi memutuskan hubungan dengan katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala buat turun ayat Quran dalam ayat ni. Bila turun ayat Quran qul ya ayyuhal kafirun, maka putuslah hubungan. Kamu tetap dengan kamu, aku dengan aku. Mudah. Itu saja. Itu saja. Tu. Maka Nabi bila dengar macam tu, maka Nabi kata, ma'anallah an yusyrika bihi bi ghairah. Nabi kata, aku minta berlindung dengan Allah daripada mensyirikkan Allah dengan satu benda. Nabi kata macam. Nabi kata, sorry lah bro, aku tak ikut apa yang kamu duk sembah selama ni, dan aku seru kepada kamu sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata macam tu. Tu. Kadang-kadang dalam kehidupan ni, kadang-kadang kita tak bertemu dalam titik pertemuan. Nak bertemu titik pertemuan ni bila? Iaitu apabila satu orang ajak nak ke neraka dan satu pihak nak ajak ke syurga. Tidak ada. Dia ada satu saja titik pertemuan, itu ke syurga tu. Itu maksudnya. Ni. Jadi bila nak ajak pergi sembahyang toko, sembah toko sehari, lepas tu sembah Allah sehari, lepas tu mari sembah Allah semula, itu tak ada. Dalam sisi Islam tak ada macam tu. Nabi tu kata, ma'anallah, mudah-mudahan aku minta berlindung dengan Allah, aku tak terlibat dengan kompromi yang macam ni. Ayyusyrika bihi bi ghairan. Aku minta berlindung dengan Allah, aku tak mau mensyirik Allah dengan satu benda pun. Sorry lah. Kamu minta tawar sikit-sikit aku sembah Tuhan kamu, sorry, kata Nabi. Lepas pada tu Nabi pun pergi ke Masjidil Haram. Lepas Nabi kata ma'anallah an yusyrika bi ghairah, lepas tu Nabi pun pergi ke Masjidil Haram. Kemudian bila sampai Masjidil Haram, Nabi panggil orang kafir Quraisy. Kemudian Nabi pun kata, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Tu habis. Nabi baca satu ayat hingga satu ayat tu, Nabi baca surah ni. Bila turun saja ayat Quran 1 hingga 6 ayat tersebut, Nabi terang kepada orang Quraisy tidak ada harapan lagi nak memujuk-mujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila turun ayat ni, orang Quraisy tak ada harapan nak pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi biarkan mereka dengan agama mereka dan Nabi dengan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai kesimpulan di sini apa dia? Dalam soal agama Islam tidak ada kompromi. Sorry.
Tidak ada kompromi apa-apa pun. Nah, kemudian ayat 2, ayat 3 dan sebagainya, dia ajak kita apa dia? Saya tidak sembah apa yang kamu sembah, dan tentu pula kamu tidak sembah apa yang saya sembah. Maksudnya cerita apa dia ni? Nah, kita tak akan sembah walaupun sedikit pun daripada agama mereka, itu maksudnya. Nah, padahal Nabi kata kamu sekarang ni menyangka bahawasanya Allah Ta'ala tu jelma kemudian sembunyi. Tidak, bagi agama kami tidak. Tu. Jadi pada ayat keempat dan kelima, aku tidak beribadat seperti mana kamu ibadat, dan tidak pula kamu beribadat seperti mana saya beribadat. Ibarat erti Islam ni mengabdikan diri kepada Allah, hanya menuju dan memohon sepenuh hati hanya kepada Allah, tidak ada perantaraan. Adapun orang kafir, mereka mengaku Allah ni betul, mereka mengaku, tapi mereka menganggap perantaraan. Cuba tanya orang non-Muslim, kita tanya kawan kita bukan Islam, awak percaya tak Tuhan ni Allah? Dia percaya, tapi tu tokong dia duduk apa ni, muka macam-macam tu, apa semua bentuk macam-macam tu, dia kata tu bukan Tuhan, itu sebagai perantaraan, dia kata. Jadi alasan dia pasal apa? Dia kata, saya tanya pasal apa awak tak minta direct dengan Allah? Pasal macam ni alasan dia. Alasan dia kata, saya ni dosa banyak. Saya ni dosa banyak, jadi tak layak saya nak minta direct dengan Allah. Saya minta dengan dia, dia pun direct dengan Allah. Pasal apa? Pasal tak kau tu bersih, tak buat dosa apa, tak akan tak minum. Jadi kita minta tolongnya dia. Betul tak? Jadi orang kafir ni maksudnya licik lah, macam tu. Macam licik, dia pandai dalam babak nak lari daripada akidah. Dia pandai. Dia kata macam, padahal dia yakin Allah, tapi dia tak mau direct dengan Allah. Adapun Islam no kompromi, kita orang Islam direct dengan Allah, kita berdoa direct dengan Allah. Tu. Sedangkan ud'uni astajib lakum, kata Allah, kamu mintalah dengan aku, pasti aku beri kepada kamu. Kita bangun solat malam, ini Islam. Kita bangun solat malam, ambil wuduk semua, solat tahajud 2 rakaat, lepas tu kita pun minta dengan Allah direct, tak ada perantaraan. Tapi orang kafir ni, dia menganggap tokoh dia tu sebagai perantaraan. Jadi ayat ke-5 ke-6 ni, apalah, aku tidak ibadat seperti kamu ibadat, tidak pula kamu beribadat seperti mana aku beribadat, itu maksudnya. Dan pada ayat ke-6 sebagai penutup surah ni, untuk kamu agama kamu, dan untuk aku agama aku. Nabi terus bagi kesimpulan di sini macam nilah. Kalau sampai nak suruh aku sembah berhala kamu dan sebagainya, lepas tu nak mari sembah Tuhan aku pula, cukuplah aku buat keputusan, kata Nabi, lakum dinukum waliyadi, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Pergilah kamu nak lingkup macam mana, nak jadi mampus ke apa benda, pergilah kamu nak bagaimana, kamu tetap kamu, agama aku tetap aku. Ini last warning Nabi beritahu. Bila Nabi kata macam ni, full stop dah, tak ada perbincangan dah. Tidak ada harapan orang kafir Quraisy nak bagi berbincang dengan Nabi SAW. Maksudnya Nabi ni tidak ada unsur syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita ni kena faham bahawasanya bila mari satu orang kafir kata agama ni semua sama, kita kena kata agama ni tak akan sama sampai bila. Tapi kata ulama, siapa yang kata ya samalah, kita telah menjual agama Islam, kita telah menjatuh martabat Islam sama dengan mereka. Sebab tu kita jangan mengiyakan, menghakan apa pandangan mereka mengatakan. Sebab tu hati-hati dalam masalah ni. Maka tidak boleh kita kata ya agama Islam, maksudnya kita telah menjatuh Islam, kita sepatut Islam ni agama yang tinggi. Maka Nabi tu kata pada orang kafir, lakum dinukum waliyadin, aku agama aku, pasal martabat Islam ni cukup tinggi. Jadi oleh sebab itu, inilah kita di bawah tafsir Al-Quran surah Al-Kafirun, wallahu ta'ala. Ada soalan ke nak tanya? Boleh nak tanya? InsyaAllah pada pertemuan minggu depan kita akan masuk surah Al-Kautsar, wallahu ta'ala. InsyaAllah kita kat situ dulu, kita akan sambung balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa manfa'na wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.